Hello, hai. Apa khabar? Selamat datang ke video terbaru saya pada kali ini. Okey, dalam video pada kali ini, saya akan menerangkan apa yang anda perlu tahu mengenai Seksyen A untuk peperiksaan Pembantu Pertahanan Awam KP19 untuk ambilan Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA. Untuk pengetahuan anda, exam ini akan diadakan pada 10 hari bulan November tahun 2020 ini. Okey, untuk anda yang baru mengenali channel ini, okey, nama saya adalah Megat Syafrizul daripada Tips Kerjaya. Saya dah membantu ramai calon exam, terutamanya calon exam SPA untuk membuat persiapan exam mereka dengan lebih baik. Kepekaran saya adalah untuk membantu anda untuk membuat persiapan exam dengan lebih baik, terutamanya untuk calon-calon yang kali pertama dipanggil untuk menduduki peperiksaan dengan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun pihak SPA. Bagi anda yang sudah berulang kali menjawab exam dengan pihak SPA, tertentu anda maklum bagaimana bentuk soalan yang bakal ditanya. Tapi untuk anda yang baru kali pertama dipanggil untuk menduduki exam, jangan risau. Saya akan membantu anda sehabis baik untuk menghilangkan sebarang keraguan yang anda ada dalam mencari persiapan exam yang bakal anda duduki. Okey, sebelum saya teruskan, jom kita tonton video ini. Okey, terima kasih kerana anda masih setia menunggu untuk tahu apa yang anda perlu tahu mengenai Seksyen A ini. Okey, tanpa melengahkan masa, jom saya teruskan. Alright. Okey, saya terangkan sedikit, sedikit mengenai format exam nanti. Okey, exam ini akan diadakan pada 10 November tahun 2020, bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dia akan ada dua session, iaitu session A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda diberi masa selama 25 minit untuk menjawab 20 soalan, dan kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda diberi masa 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, dalam video pada kali ini, saya akan lebih menyentuh kepada seksyen A, iaitu daya menyelesaikan masalah. Okey, untuk seksyen B, saya akan keluarkan video mungkin esok ataupun hari Rabu ini. Okey. Okey, alright. Kalau anda lihat untuk seksyen A ini, anda diberi masa selama 25 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, lebih kurang satu soalan 1 minit atau lebih sikit. Alright. Soalan untuk seksyen A ini, dia lebih berbentuk pengiraan dan juga untuk menguji keupayaan IQ anda untuk menyelesaikan beberapa masalah yang diberikan. Okey. Okey, dalam seksyen A ini, dia terdiri daripada 4 pecahan utama. Okey, daripada 20 soalan ini, dia dipecahkan kepada 4 pecahan utama. Okey, anda nak tahu apa 4 pecahan ini? Okey, jom teruskan. Okey, untuk pecahan pertama. Okey, pecahan pertama ini adalah bentuk penyelesaian masalah. Okey, di mana anda akan diberi satu teks pendek dan ringkas, yang di mana anda akan diuji berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam soalan tersebut ataupun yang ada dalam artikel pendek tersebut. Okey, soalan sebegini, anda perlu pantas membaca dan dapat tangkap poin-poin penting yang ada di dalam soalan tersebut. Okey, satu tips penting yang saya beri di sini. Okey, untuk lebih mudah, memudahkan anda tu untuk faham, anda
perlu anda sepatutnya baca soalan terlebih dahulu. Okey, bila anda dah baca soalan, anda akan dapat idea ataupun idea untuk mencari jawapan yang ada di dalam soalan tersebut. Okey, ini adalah untuk pecahan yang pertama, iaitu penyelesaian masalah. Okey, kemudian untuk pecahan kedua, dia menginterpretasikan data, di mana mungkin anda diberi jadual, graf ataupun satu penyataan di mana anda akan diuji beberapa soalan berdasarkan jadual ataupun graf yang diberikan. Alright. Kemudian untuk pecahan ketiga, adapun soalan matematik. Okey, untuk pecahan ketiga ini, dia lebih kepada menguji kebolehan asas matematik anda. Soalan pecahan ketiga ini dia tak susah. Dia hanya menilai anda punya logik dan formula-formula penting. Okey. Kemudian, untuk pecahan keempat, yang ramai calon exam yang tewas. Pecahan keempat ini adalah untuk IQ test. IQ test. Anda perlu pantas dalam pecahan ini. Dan seperti contohnya dalam soalan yang saya beri ini, dia akan beri satu susunan nombor ataupun pola nombor. Dia akan tanya nombor selepas ini. Dia mungkin juga dia tanya dia kosongkan di tengah. Dia minta anda teka nombor yang dia kosongkan tersebut. Soalan sebelum ini tak susah. Anda hanya perlu lihat corak nombor. Corak nombor. Dan contoh soalan yang saya beri ini, kalau anda lihat, dia adalah nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2. Seperti 144 adalah kuasa 2 untuk 12. 121 adalah kuasa 2 untuk 11. 100 adalah kuasa 2 untuk 10. 81 adalah kuasa 2 untuk 9. Dan 64 adalah kuasa 2 untuk 8. So, secara logiknya, nombor seterusnya tentulah kuasa 2 kepada 6. Kuasa 2 kepada 7. Iaitu 49. Alright? Saya harap anda boleh faham keempat-empat pecahan yang saya terangkan tadi. Saya ulang balik. Pecahan pertama adalah penyelesaian masalah, di mana anda diberi satu teks ringkas dan diuji soalan berdasarkan teks ringkas tersebut. Kemudian untuk pecahan kedua, menginterpretasi data, anda akan diberi satu graf ataupun jadual dan soalan yang berdasarkan kepada jadual tersebut. Kemudian untuk pecahan ketiga adalah soalan matematik, di mana adalah basic logik matematik. Kemudian untuk pecahan keempat adalah logik IQ test. Untuk anda yang tertanya-tanya sebenarnya anda nak download slide yang saya tunjukkan ini, anda tak perlu risau. Anda boleh rujuk di ruangan description. Saya ada tinggalkan link untuk anda download slide yang saya tengah tunjukkan ini. Alright. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti insyaAllah saya akan cuba menjawab sebarang persoalan yang anda ada. Ini adalah merupakan antara topik popular yang biasa ditanya dalam session 8 ini. Kalau anda lihat, topik-topik ini adalah topik untuk peperiksaan SPM. So, sekarang anda boleh buka balik nota rujukan SPM anda yang lepas dan cuba lihat topik-topik ini dan cuba faham topik-topik yang saya berikan ini. Ini adalah merupakan topik yang biasa
ditanya dalam exam. Okay, yang memang favorite, yang sentiasa ditanya dalam exam. Okay. Okay, saya harap anda dapat faham mengenai section A untuk exam pembantu pertanian awam yang akan diadakan pada 10 November ini. Right. Sekiranya anda belum lagi join channel Telegram khas ini, okay, anda boleh sertai sekarang, di mana dalam channel ini saya banyak berkongsikan tips-tips dan contoh soalan untuk peperiksaan anda nanti. Tapi sekiranya anda tidak mempunyai Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh sertai mailing list ataupun email list ini, di mana saya akan juga berkongsi tips-tips dan panduan melalui email. Okay? Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah saya akan keluarkan video untuk session B sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu ini. Okay? Kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.